Di satu kawasan yang jauh di antara dua buah gunung yang tinggi, pernah wujud sebuah masyarakat yang hampir tidak memahami sebarang bahasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang teramat sangat. Kawasan itu seringkali menjadi mangsa pencerobohan dan kemusnahan oleh sebuah bangsa yang sangat ganas, rakus, dan perosak di muka bumi, bangsa Yakjuj dan Makjuj. Sehinggalah pada suatu hari, datang seorang raja yang adil, perkasa, dan dikurniakan kekuasaan serta kebijaksanaan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Zulkarnain. Melihat kedatangan Zulkarnain, masyarakat yang tertindas itu memohon bantuan. Mereka menawarkan bayaran dan upah harta yang besar, bersyaratkan Zulkarnain membina sebuah tembok penghalang untuk melindungi mereka. Namun, Zulkarnain dengan penuh ketakwaan menolak sebarang upah harta dunia. Beliau menegaskan bahawa apa yang dikurniakan oleh Allah kepadanya adalah jauh lebih baik daripada segala kekayaan manusia. Sebaliknya, Zulkarnain meminta mereka menyumbangkan tenaga fizikal dan bahan-bahan mentah utama, iaitu kepingan-kepingan besi yang tebal dan tembaga cair. Maka, bermulalah sebuah projek kejuruteraan agung yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah manusia sebelum itu. Kepingan-kepingan besi disusun bertingkat-tingkat di antara dua celah gunung tersebut, sehingga menyamai ketinggian puncak kedua-dua gunung. Zulkarnain kemudian memerintahkan mereka membakar benteng besi itu, sehingga ia menjadi merah menyala seperti api. Setelah besi itu berada dalam tahap kepanasan tertinggi, Zulkarnain memerintahkan tembaga yang telah dicairkan disiram ke atas celah-celah besi tersebut. Sebalian besi dan tembaga cair itu menyatu dengan sangat kukuh, membeku menjadi sebuah dinding raksasa yang sangat licin dan tidak berpori. Tembok itu menjadi begitu kukuh sehinggakan bangsa Yakjuj dan Makjuj tidak mampu untuk memanjatnya kerana kelicinannya dan tidak mampu untuk menembusinya kerana ketebalannya. Dengan siapnya benteng tersebut, terkurunglah bangsa Yakjuj dan Makjuj di sebalik gunung, dan selamatlah masyarakat sekeliling daripada ancaman kerosakan mereka. Namun, Zulkarnain tidak bersikap sombong dengan kejayaannya. Beliau berkata, "Ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Apabila janji Tuhanku tiba, dia akan menjadikannya hancur luluh." Mesej Zulkarnain adalah jelas. Segala kekuatan fizik dunia ini tidak akan pernah mampu bertahan mengatasi takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak detik itu, bermulalah satu perjuangan misteri yang berlaku di sebalik tembok besi tersebut tanpa pengetahuan dunia luar. Dalam hadis sahih menceritakan bahawa setiap hari, bangsa Yakjuj dan Makjuj berusaha mengikis dan menggali tembok besi tersebut. Mereka mengikisnya sepanjang hari dengan segala peralatan dan kekuatan yang mereka ada, berjuang untuk menembus ke dunia luar. Apabila matahari mula terbenam dan tembok itu telah menjadi tersangat nipis, hampir sahaja cahaya mentari menembusi ke dalam, pemimpin mereka akan berkata, "Pulanglah kamu semua hari ini. Esok kita akan sambung menggali dan kita akan menembusinya." Namun, kerana ketakburan mereka dan kerana mereka tidak mengucapkan insya-Allah, sesuatu yang luar biasa berlaku pada waktu malam. Dengan kekuasaan Allah, pada keesokan harinya, apabila mereka kembali, mereka mendapati tembok itu kembali tebal, utuh dan kukuh seperti sedia kala. Proses ini berulang setiap hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, dan abad demi abad. Satu pengajaran yang sangat mendalam buat kita, manusia, bahawa sekuat manapun usaha fizikal, tanpa izin dan kalimah insya Allah, tiada satu pun rancangan manusia yang akan menjadi kenyataan. Sehinggalah tiba waktu yang telah tertulis dalam takdir ketetapan Allah di akhir zaman kelak. Pada hari yang telah ditetapkan itu, apabila mereka selesai mengikis dan tembok sudah nipis, dengan ilham daripada Allah, pemimpin mereka akan mengucapkan, "Pulanglah kamu semua. Esok kita akan tebuk tembok ini, insya Allah." Maka pada keesokan harinya mereka mendapati tembok itu kekal nipis seperti mana mereka tinggalkan pada hari semalam. Lalu tembok besi raksasa itu runtuh dan hancur luluh ke tanah, menandakan bermulanya salah satu tanda besar hari kiamat. Mereka keluar dengan jumlah yang tersangat ramai, bergerak dengan kepantasan yang luar biasa, seperti gelombang lautan yang membadai.
Al-Quran menggambarkan bahawa mereka akan turun dengan pantas dari setiap tempat yang tinggi, meminum dan menghabiskan sumber air yang lalu di hadapan mereka. Rasulullah menceritakan bahawa rombongan pertama mereka akan lalu di Tasik Tabari, Tiberias, dan meminum airnya sehingga kering. Apabila rombongan terakhir lalu, mereka berkata, "Dahulu pernah ada air di sini, sahabatku." Penceritaan tentang Yakjuj dan Makjuj ini bukanlah sekadar sebuah fiksyen atau dongeng zaman purba. Ia adalah peringatan daripada Allah dan Rasul-Nya buat kita yang hidup di fasa akhir zaman ini. Sebab itulah Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk menghafal dan mengamalkan 10 ayat pertama dan terakhir serta membaca surah Al-Kahf pada setiap hari Jumaat. Surah Al-Kahf adalah benteng cahaya spiritual yang membendung fitnah-fitnah akhir zaman daripada merosakkan akidah dan iman kita. Jika Zulkarnain membina tembok besi fizikal untuk melindungi tubuh manusia daripada ancaman fizikal, kita pula bertanggungjawab membina tembok iman yang kukuh di dalam dada kita dengan zikir, ketakwaan dan pemahaman Al-Quran. Jagalah solatmu, basahilah lidahmu dengan zikir dan sentiasalah memohon perlindungan daripada Allah daripada segala fitnah, kehidupan dan kematian. Semoga Allah memelihara iman kita dan keluarga kita sehingga ke nafas yang terakhir. Terima kasih kerana menonton perkongsian ini. Wassalamualaikum.